sebagai tingkatan 3. Okey, itu maksud dia. Jadi cikgu akan ajar kamu sampai habis bab tingkatan 2. Lepas tu kalau ada masa lagi, cikgu maths kamu sebelum kamu masuk ke sekolah, cikgu akan ajar bab awal tingkatan 3. Okey, itu pun cikgu akan sediakan modul untuk kamu. Jadi kelas seperti biasa, mesti cikgu akan buat macam ni juga. Okey, terpulang pada kamu masuk ataupun kamu nak ignore ke, tapi cikgu still akan buat kelas dan akan galakkan pelajar masuk kelas cikgu. Okey, jadi kita akan mula dan sambung. Okey, bab 10 kecerunan garis lurus. Okey. Untuk siapa yang baru masuk ataupun dah lupa, dia buat sahaja ikut kawan ataupun tiru ke kawan ke, tapi cikgu nak ingatkan balik semula lah kat sini. Yang ini. Yang kita belajar mula-mula bab kecerunan garis lurus. Okey, kita ada 3 rumus. 3 rumus ini berkaitan kepada 3 situasi. Kalau kamu tengok pada skrin ini, okey, jika soalan tu kamu nampak berkaitan koordinat, jadi kamu kena guna formula koordinat macam ni. Y1 tolak Y2 per X1 tolak X2. Jika kamu baca soalan ada perkataan paksi X, paksi Y, bermaksud dia adalah pintasan. Bila ada perkataan pintasan, bermaksud kamu kena guna formula seperti ini. Okay, dan yang ketiga, jika kamu nampak suatu segitiga bersudut tegak, nampak 90 darjah ini, dia mesti akan menghasilkan jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Jadi formula dia sebegini pula. Tapi jangan risau, ketiga-tiganya akan menghasilkan jawapan yang sama. Cuma kesesuaian nak guna sahaja kamu kena fahamkan situasi. Okey, lepas tu cikgu pun dah tunjukkan hari tu ada 4 jenis kecerunan. Kecerunan positif daripada rendah ke atas, kecerunan negatif dari atas ke bawah, tiada kecerunan apabila garis itu garis lurus. Macam kita jalan seperti biasa, landai, pada lantai. Okey, dan kecerunan tidak tertarif apabila kamu nampak garis itu garis tegak. Okey, kenapa tak tertarif? Kerana pada kalkulator akan menghasilkan nilai math error. Dan kamu wajib tulis tidak tertarif. Okey, yang tu ya. So daripada sini kamu boleh tengok. Okey, kita pergi soalan yang ni, nombor 2. Kita nak susun kecerunan garis-garis berikut mengikut kecerunan paling positif ke kecerunan paling negatif. Okey, tengok kat sini. Okay, A ke B, I ke J, C, D, E, F dan G, H. Okey, mana yang daripada positif? Mana yang positif kamu tengok? A, B ni positif ke negatif? E, F. Negatif. Tak, kamu kena tengok dulu satu. A, B ni positif ke negatif? Negatif Okey, I, J? Negatif. I, J? Negatif. C, D? Atas ke bawah? Negatif. Negatif. E, F? Positif. Positif. Okey, G, H? Positif. Positif. Okey. Bila kamu dah buat macam ni, dah tandakan macam ni, baru kita nak susun. Soalan dia susun dari paling positif. Paling positif bermaksud nilai yang paling besar positifnya. Agak-agak mana satu? Ni positif ni. E, F. Ni ada 2 ni. Ada sama ada E, F ke Yes. G, H kamu letak dulu. Iaitu E, F. Kenapa E, F? Kerana dia paling sengit, paling condong. Bila paling condong, nilai dia adalah sangat positif. Okey, sangat positif. Okey, selepas E, F apa dia? G, H. G, H. Okey, bagus. G, H. Okey, kemudian kita nak pergi ke negatif. Okey, siapa yang negatif? A, B, I, J ataupun C, D. Mana kamu nak pilih dulu?
IJ. I, J, I, J, salah. Mana AB. A, B, A, B dulu sebab dia kurang positif, ada kurang negatif kan? Ada A, B. Okey, jadi kalau lagi tengok condong lagi. Lepas A, B, I, J ataupun C, D. C, D. IJ. C, D dulu. C, D dulu. Kenapa? Sebab C, D ni dia macam kurang condong. I, J ni dia betul-betul condong. Dia macam nak tegak tu. Jadi nilai dia sangat negatif. I, J. Macam ni. Okay, kamu tulis pada kamu punya jawab modul. Okey, seterusnya. Okey, kita nak masuk kepada pengiraan. Okey, jadi kita pastikan kamu ada kalkulator, kamu nak kira. Okey, dapatkan nilai jarak mencancang sekiranya kecerunan dan jarak mengufuk diberi. Okey, nilai jarak mencancang. Ni jarak mencancang. Bila kita jarak mencancang, dia jadi JC lah. Sekiranya kecerunan dan jarak mengufuk diberi. JU diberi. Bila cerita pasal JC dan JU, kita kena guna formula ini. Kecerunan sama dengan JC per JU. Okey, JC kita berapa? JC ada tak kat sini dalam soalan? Ada tak JC? Tak. Ada tak JC pada soalan? Tak ada. Bila tak ada, itulah yang kita nak cari. Itulah kehendak soalan. JC tak ada. Okey. So, JU kita berapa? JU dah dibagi iaitu 2. Okey, 2. Jadi kita akan buat di sini kecerunan dia. Kita gantikan nilai dia 4. So, 4. Okey, sama dengan JC per 2. Okey. So, kalau ingat lagi macam mana kita nak dapatkan JC ni? Macam mana nak dapatkan JC? Macam mana nak dapatkan JC? Ada 4 di sini, ada 2 di sini. Macam mana nak dapatkan JC? Rumus algebra. Bab 4. Apa perlu kita pindahkan? Kita pindahkan 2 ke atas. Okey, pindahkan. Bermaksud kita dah darab. 4 darab 2. Yang ni kamu dah belajar ya? Kamu jangan blur-blur pula. Apa yang aku dah belajar ke belum cara penukaran ni? Penukaran ni dah belajar. Bab 4 rumus algebra. Okey, so terus dapatkan 4 darab 2. Jawapan dia lah 8. Okey, jawapan dia 8. So jarak mencancang dia ialah 8 unit. Jarak mencancang dia 8 unit. Okay, kita pergi ke soalan B. Okey, kecerunan. Setiap kali buat, salin dia punya formula. Okey, bukan untuk cikgu tapi untuk kamu. JU. Okey, so masukkan kecerunan. Negatif 5. Okey, JC tak ada. Ni yang kita cari JC. Bahagi JU. Letakkan 10. Okey, so nak dapatkan JC. Macam mana dapat JC? Apa perlu darab apa? Nak dapat JC macam mana? Darab 10. Okey, negatif 5 darab 10. Okey, dapat berapa? Negatif 50. Sebelah kamu mesti ada kalkulator. Kalau kamu tengah jalan-jalan, kamu tetap kena kira. Okey, negatif 50. Ini jawapan kita, jarak mencancang. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk siapkan C dan D.
Okay, semua buat ya. Jangan tak buat. Okay. Siapa dah siap soalan C? Boleh on microphone cakap nak jawab. Cikgu nak semua aktif untuk menjawab. Dah lama kita tak ada Google Meet, jadi kamu tunjuklah yang kamu masih lagi bersemangat. Bukan kamu tak masuk kelas, kamu dah habis belajar, bukan. Kita still kena belajar. Okey, siapa nak jawab C? Siapa? Tak dengar. Okey, pelajar lain yang tak ada masalah putus-putus, boleh jawab C? Cikgu, saya nak jawab. Okey, siapa saya tu? Wardah. Dah, okey, tebuk. Okey, Wardah mula. Kecerunan sama dengan JC. JU. JU. Okey. Kecerunan sama dengan JC. gantikan kecerunan dulu. Negatif 6 sama dengan JC Okay, JC tak tahu. Per 5. Okey, JC kamu dapat apa? At last? JC dapat negatif 30. Okey, negatif 30. Okey, betul. Siapa nak jawab D? Terima kasih Wardah. Siapa nak jawab D pula? Saya, cikgu. Alia, Saya. Alia? Alia Batrisya. Okey, boleh cuba. Kecerunan sama dengan JC per JU. Okey, 10 lihat cikgu punya tulis 10 pen lambat. Okey, 10. per 10. 10 sama dengan JC per 10. Okey, jadi JC awak dapat apa? 100. Okey, betul. JC sama dengan 100. Okey, good. Okey, kita gerak ke sempat salin tak pelajar lain? Sempat. Sempat. Okey, kalau tak sempat kamu boleh tengok YouTube nanti rekodnya ataupun kamu boleh screenshot untuk kamu salin pada modul kamu. Okey, pastikan kamu punya modul ataupun kamu tak salin tak print modul, kamu salin sendiri. Okey, kena cepat-cepat macam tu. Sebab apa? Kalau kamu lupa sekalipun tahun depan kamu boleh tengok semula kamu punya modul-modul ni. Okey, so kita nak sambung hari ni soalan nombor 4. Okey, nilai jarak mengufuk sekiranya kecerunan dengan jarak mencancang diberikan. Okey, ini macam soalan tadi, cuma jarak cancang iaitu JC-nya dah diberi. Yang tak diberi ialah jarak mengufuk. So sama juga bila cerita pasal ni kita kena guna formula JC per JU. JC per JU. Okey, letakkan kecerunan dia ialah 4. Okey, JC kebetulan dah ada, masukkan dia 12. Tetapi JU yang tak ada. Okey, now cikgu nak tanya kamu. Macam mana kita nak dapatkan JU? Siapa yang perlu pindah, siapa yang perlu darab ataupun bahagi? Kat situ. 12 bagi 4. Okey, 2. Thank you, Cheng. Okey, 12 bahagi 4. Okey, ini kalau kamu lupa, cikgu ingatkan balik semula. Dalam rumus algebra, kita dah belajar sekiranya unknown ataupun boleh ubah, benda yang kita tak tahu berada di bawah, kita perlu tukarkan kedudukan dia supaya berada di atas. Kalau kamu nampak tadi pada soalan yang sebelum tadi, yang ni, sorry. Nampak tak kat sini? Yang ini cikgu bahagi kamu satu anak panah saja. Maksudnya dia kena darab atas. Tapi kalau dalam kes yang ini, nampak tak dua anak panah? Dua anak panah menunjukkan dia kena berubah tempat duduk. Okay, bila berubah tempat duduk, dia akan jadi JU di atas lah. Tu yang sebab Cheng cakap 12 bahagi 4 sebab 4 tu dah letak kat bawah. Jadi operasi dia adalah operasi bahagi. Jadi kamu terus dapatkan akan dapat jawapan 3. JU dia ialah 3. Okay, benda ni dah belajar ya rumus algebra. Okey. Cikgu bagi masa kamu buat B, C dan D. B, C dan D. C dan D ada kat sini.
Kamu buat B dulu. Okay, dah ke? Siapa nak jawab B? Pelajar cikgu ada 37 orang hari ni. Daripada 3 kelas dapat satu kelas sahaja. Kumpul-kumpul dapat satu kelas. Siapa nak cuba soalan B? Siapa nak cuba? Okey. Pelajar lain? Sila cuba, janganlah malu-malu. Cikgu nak dengar juga jawapan pelajar-pelajar yang dah lama sebulan tak Google Meet ni. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Cikgu panggil nama ya. Okey, Aina Syazwina boleh? Aina Syazwina? Boleh cikgu. Saya. Okey, Aina cuba jawab Aina soalan B. Keturunan JC. Keturunan sama dengan JC Bahagi JU. J per JU. Okey, lagi. Negatif 5 Sama dengan 6 per 6 JU. per per JU. JU. Okey. Lagi JU Lepas tu? sama dengan JU sama 6. dengan 6 bahagi negatif 6. Negatif 6. 5. Betul. Negatif 5. Okey. Jawapan dapat berapa? Negatif 1.2. Negatif 1/2. Negatif 1.2. Okey, kalau kamu dapat jawapan negatif 1.2, kita pun sebenarnya boleh terima. Tetapi cikgu prefer kalau kamu tinggalkan jawapan dalam macam ni pun boleh. Tak ada masalah ya. Ini boleh diterima, ini pun boleh diterima. Okey, thank you Aina. Okey, seterusnya soalan C dan D. Okey, soalan C dan D 1 minit. Awak kena buat ya. Kalau awak rasa awak tak mampu tengok YouTube dan tak mampu buat backdated punya homework, kamu kena buat sekarang. Okey, siapa nak jawab soalan C? Atau cikgu panggil? Saya cikgu. Siapa saya? Farhana. Farhana. Okey, Farhana jawab C. Keceruan. Kecerunan. Kecerunan Aha. sama dengan Aha. JC per JU. Okey. Lagi. Negatif 6 Okey. Sama sama dengan? dengan 8 per JU. Okey, 8 per JU. Okey, lagi. JU sama dengan 8 per negatif 6 Okey, lagi. sama dengan negatif 1.3. Okey, negatif 1.3. Ada panjang-panjang lagi tak? Negatif 1.3, 3, 3, 3, 3, 3. Ada?
Ada. Okey, menunjukkan jawapan awak tidak boleh ditulis dalam keadaan negatif 1.3. Awak boleh hanya jadikan dia negatif 4 per macam ni je. Ni. Jadikan dia kecil saja. Sebab apa? Kalau 1.33333 tak berakhir, jika kita bundarkan, dia tak memberi maksud yang tepat. Tak nak. So adalah, kalau dalam kes macam ni digalakkan jadi tinggalkan dalam keadaan pecahan, iaitu negatif 4/3. Okay, kalau kamu semua tekan, kamu akan dapat negatif 4 bahagi negatif 4 bahagi 3, kamu dapat 3 yang panjang. So tak cantik lah untuk kita bundarkan awal. So better dalam keadaan pecahan. Okay, thank you Farhana. Okay, siapa nak jawab D? Cikgu Nacia. Nacia. Okay Nacia. Mula. Kecerunan sama dengan JC per JU. JC per JU. Okay. 10 sama dengan 10. 20 per 20. JU. 20 per JU. Okay. JU sama dengan 20 per 10. 20 per 10. Dapat berapa? Sama dengan 2. Sama dengan 2. Okay, thank you Nacia. Okay, ni jawapan. Okay, pelajar lain sempatkan salin. Cikgu bagi 30 saat. Okay, sudah? Dah. Okay, kita pergi soalan nombor 5. Okay, bila baca soalan, hitung nilai pintasan Y sekiranya kecerunan dan pintasan X diberikan. So, kita tak jumpa perkataan jarak mencancang, jarak mengufuk. Kita hanya jumpa pintasan X dan pintasan Y. Jadi kat sini formula yang kita perlu gunakan ialah ini. Kecerunan sama dengan negatif pintasan Y. Kamu kena tulis tau. Kena tulis. Macam cikgu ni pun kena tulis. Okey, bahagi pintasan X. Bahagi pintasan X. Pen tak memberi kerjasama. Awak kena tulis lengkap macam tu. Setiap kali nak tulis, kena tulis lengkap. Okey, so kecerunannya negatif 6. Letakkan sini negatif 6. Okey, sama dengan apa yang tak ada kat sini, iaitu negatif pintasan Y. So negatif pintasan Y ni, negatif depan ni mesti wajib. Okey, so kamu tulis di situ. Okey, bahagi pintasan X. Pintasan X ni adalah 8. So bila ada satu nombor di atas, satu nombor di bawah, nak dapatkan dia, kita hanya darabkan dia naik atas. Alamak, terlebih pula. Darabkan dia naik atas. Okey, bila darabkan naik atas, kita akan dapat jawapan macam ni lah. Baiklah. Pintasan Y sama dengan negatif 6 darab 8. So jawapan awak akan dapat negatif 48. Negatif 48. Okay, ingat ya, bila nombor di bawah dan nombor di atas, kita hanya darab. Tapi kalau di bawah ada unknown ataupun boleh ubah, kita kena saling berpindah. Saling berpindah. Okey, cikgu tinggalkan kamu dalam 2 minit, tak nak berlama-lama, 2 minit untuk buat B, C dan D sekarang. B, C dan D sekarang. 2 minit.
Duduk sana. Okey, ada 30 saat lagi. Okey, boleh ready? Siapa nak jawab soalan B? Okey, siapa nak jawab soalan B? Cikgu Balkis, cikgu. Balkis, okey mula. Kecurinan sama dengan negatif pintasan Y Okey, pintasan Y. per pintasan Bahagi. X. Okey, per pintasan X. Negatif 6 sama dengan negatif pintasan Y Okey, negatif 6 sama dengan sama dengan negatif pintasan negatif Y pintasan Y. per 8 Okey, per 8. Okey, pintasan jadi jawapan Y awak. Okey, pintasan Y. sama dengan negatif 6 darab 8. Kejap, kejap. Jawapannya 48. Jap. Oh, cikgu tersilap di sini. Sorry. Okey. Jap. Cikgu guna betul kejap ya. Ni. Okey, pelajar baik semula Yang ini cikgu terlupa letak negatif di sini. Negatif. Sebab negatif tu memang asalnya ada di atas, di sebelah pintasan Y. Jadi bila negatif pintasan Y sama dengan negatif 48, so kita nak pintasan Y sahaja, kita kena pindahkan negatif ni lah. Jadi macam ni. Sekejap ya. Mana tadi ni? Sekejap. Jadi macam ni. Soalan dia nak pintasan Y. Ya? Cikgu, tadi saya terbaca soalan A bukan B. Oh, awak baca soalan ni. Kejap. Sebentar. Ini cikgu nak betulkan dulu. Cikgu pun tersilap tak sedar pula di sini. Okey, so yang ini negatif pintasan Y. Bila kita nak pintasan Y sahaja, jawapan dia ialah 48 lah. Jawapan dia hanya 48 sahaja. Sebab apa? Kita dah negatifkan dia. So kalau kat sini dalam kes Balkis ni, dia sepatutnya di sini jadi berapa Balkis? 10. Okay, kemudian pintasan X dia jadi 20. Okey, sekejap cikgu cantikkan sikit dia punya tu. Okey, kamu buat macam ni, belajar. Okey, kita sambung pula yang sebelah dia. Okey, jadi jawapan dia ialah akan jadi macam ni. Negatif pintasan cikgu tunjuk kat sana. Negatif pintasan Y sama dengan tak ada cukup pula ruang. Sekejap ya, cikgu patah balik. Okey, dia akan jadi macam ni. Negatif pintasan Y sama dengan 10 darab 20. Okey, so jawapan kita akan dapat negatif 200. Okey, tetapi soalan hanya nak pintasan Y. Jadi pada jawapan kita ada negatif kat sini. So at the end of your answer, jawapan last kamu perlu letak ataupun negatifkan dia balik semula. Kat sini jawapannya negatif 200 kan. Jadi bila kamu negatifkan dia, dia akan jadi positif lah. Okay, sebab apa jawapan nak pintasan Y, bukan negatif pintasan Y. Okay, boleh faham tak yang ni? Cikgu, B 200 lah cikgu. Tak ada Hmm? negatif. Berapa? 200 tak ada negatif. Allah, saya siap kat sini. Sekejap ya. Okey, yang sini jadi 200. So bila kita negatifkan, jawapan dia akan jadi negatif 200, betul tak? Betul. Betul. Okey, so dia akan jadi negatif 200. Sebab jawapan dia tak nak negatif pintasan Y. Sebab negatif ni hanya pada formula sahaja. Okay, ya. So minta maaf kat sini ada kesilapan sikit, jadi delay lah. Okey, siapa nak cuba soalan C? Siapa nak cuba soalan C pula? Siapa
nak cuba soalan C? Di kelas 2 anugerah, siapa nak cuba? Okey, kalau tak cikgu buka proaktif dengan Karisma. Okey, siapa nak cuba pula? Cikgu, Mhm. saya nak cuba boleh? Boleh. Okey, mula dengan kecerunan. Kecurunan negatif Mhm. pintasan Y Okey, negatif pintasan Y. per Okey. pintasan negatif X Bukan negatif X tau, dia macam dash tau. Awak sebut saja pintasan X. Okey, awak jangan sebut pintasan X. Tapi tulisan memang kena nampak dash tu. Okey, seterusnya. Negatif 5. negatif 5 sama dengan negatif Aha. pintasan Y Okey, betul. per 10 Okey, pintasan Y per 10. Okey, jadi negatif pintasan Y kita berapa? sama dengan negatif 5 darab 10 Okey, pintasan Y sekejap ya. Pen cikgu lagi lambat daripada kita punya nyebut. Okey, negatif 5 darab 10, jawapan dia negatif 50, betul? Betul. Okey, jadi soalan nak pintasan Y sahaja. So, pintasan Y berapa? Yang kamu jawab ni 50. ialah negatif pintasan Y. Dia nak pintasan Y sahaja. Jawapan dia ialah 50. Iaitu kita negatifkan dia balik semula. Bila masuk negatifkan balik semula ialah kalau soalan tu negatif, dia akan jadi positif. Kalau soalan tu positif, dia akan jadi negatif pula. Kita balikkan dia lah, kita panggil dia. Okey, siapa nak jawab D? Thank you. Siapa yang jawab tadi? Lupa pula nak tanya nama. Okey, siapa nak jawab D? Saya. Okey, cuba Azra tu. Kecerunan sama Mhm. dengan negatif pintasan Y per Okey. pintasan X. Lepas tu Okey. 2 sama dengan pintasan Y. Okey, sekejap ya. Cikgu ketinggalan kat sini. 2 sama dengan negatif pintasan Y. Dah jauh, dah pendekkan kat situ. Bahagi Bahagi per negatif 1. Okey, lepas tu Negatif negatif pintasan Y. Okey, sama dengan 2 darab negatif 1. okey, dapat berapa? Dapat negatif 2. Dapat negatif 2. Jadi jawapan akhir kita nak pintasan Y sahaja. 2. Pintasan Y sahaja ialah 2. Okey, betul. Thank you Azra. Right. Okey, sempat salin tak pelajar lain? Sempat. Okey, harap kamu faham lah tulisan sebab pen dia kan, dia dah lama-lama dia jadi tak berapa nak smooth lah tulisan. Okey. E dengan F, jadikan latihan. Okey, E dengan F jadikan latihan. Latihan. Okey, seterusnya kita pergi ke nombor 6. Okey, nombor 6 ni pun sama. Okey, macam tadi juga kita bermula dengan kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, tu maksudnya. Buat macam tu juga. Cuma kat sini ada perbezaan lah dari segi pengiraan. Okey. So kita akan masukkan kecerunan negatif 6. Okey, sama dengan pintasan Y dah bagi. So negatif tu kita masukkan negatif 8. Okey. Pintasan Y memang 8 tapi negatif tu wajib. Okey, tu maksudnya cikgu. Kamu akan tulis seperti ni. Macam ni. Kamu akan tulis macam ni. So kalau kita punya unknown ataupun ungkapan dia berada di bawah yang kita tak tahu, kita perlu tukar tempat duduk. Okay, kita perlu tukar tempat duduk macam cikgu cakap tadi. Tak tahu, dia berada di bawah, kita tukar tempat duduk dia.
Orang naik bawah, turun bawah, orang naik atas. Okey, jadi jawapan kita akan jadi macam ni. Kita type ya. Okey. Lintasan X sama dengan negatif 8 bahagi negatif 6. Itu jawapan awak. Okey, so jawapan awak akan jadi seperti inilah. Jawapan last. Okey, 4/3. Ini jawapan awak. Okey dah? Okey, dapatkan jawapan untuk H, I dan J. Dapatkan jawapan untuk H, I dan J. Kita nak habis dah pun. Sikit lagi. Nak habiskan bab 10 ni. Okey, dapatkan jawapan untuk H, I dan J. Okey, siapa nak cuba soalan H? Aku saya nak. Okey, cuba. Mulakan. Keserunan sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. 10 sama dengan negatif 20. Sekejap. Okey, pintasan X. Okey, lepas tu 10 sama 10 dengan sama dengan negatif 20 pintasan X. bahagi pintasan X. Okey, lepas tu jawapan awak? Negatif 2. Pintasan Pintasan X sama dengan negatif 2. Pintasan X sama dengan negatif 2. Okey, betul. Okay. Pelajar ikut macam ni ya. Ni besar sikit ruangnya. Okey, sudah? Okay, kita cuba soalan seterusnya. I. Siapa nak cuba soalan I? Okay, siapa nak cuba soalan I? Cikgu Nacia. Nacia, okey cuba. Kecerunan sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Negatif 5 sama dengan Ya. Pintasan negatif X. 5 Negatif 5 sama dengan sama dengan
dengan negatif 10 per pintasan X. Per pintasan X. Jawapan? Pintasan X sama Pintasan dengan X sama dengan? negatif 10 per negatif 5. Okey, negatif 10 per negatif 5. Jawapan? 2. 2. Okey, betul. Okay, thank you Nacha. Okey. Okay, siapa nak cuba pula soalan J? Siapa nak cuba soalan J? Okay, siapa nak cuba soalan J? Siapa nak cuba soalan J? 2A, ada siapa nak cuba? 2A. Okey, cikgu open untuk 2K, 2P. Yang belum pernah menjawab, nak cuba jawab. Ni siapa nak cuba? Kita ada 3 soalan lagi. Okay, siapa nak cuba? Cepat-cepat. Cikgu panggil ya. Leshmira. Leshmira. Ada Leshmira? Okay, kalau tak cikgu nak Denisha lah. Denisha untuk soalan J. Denisha, soalan J. Okay, tak pun cikgu nak Nazatul Arini, soalan J. Ni semua ni yang buka saja ni. Lepas tu tinggal je kelas cikgu ni. Ya cikgu. Okey, Nazatul jawab J boleh? Saya cuba ya cikgu. Boleh. Okey, cuba. Okey. Kecerunan sama dengan Hmm. pintasan negatif Y. Negatif pintasan Y. Bukan negatif Negatif. pintasan negatif Y. Okey, itu cara sebutnya. Okey lagi. Negatif pintasan. Negatif pintasan X. Okey, lepas tu kecerunan berapa? Kecerunan 2. 2 Dengan? sama dengan negatif 1. Okey, sekarang negatif 1 tu pintasan Y memang negatif 1. Jadi kalau memang dah ada negatif tu, macam mana? Ni, dah ada negatif. So Dari negatif tu wajib. So negatif akan jumpa negatif lagi. So negatif ni memang wajib. Kita tambah lagi satu negatif. Sebab negatif 1 ni, negatif 1 ni daripada soalan. Negatif yang ini adalah daripada formula. Jadi dia akan jumpa negatif dan negatif. Ya, Nazatul ya? Faham. Okay, faham. Lagi pintasan Pintasan negatif X. bahagi pintasan X. Dia bukan negatif tau. Dia macam kita dash. Apa jadi kalau kita buat macam ni? Tak sesuai kan? Jadi Betul. kita kena letak dash lah macam tu. Okey, seterusnya. Pintasan X sama Pintasan dengan X sama dengan negatif jumpa apa? Negatif jumpa negatif jadi apa? Positif. positif. Positif 1 bahagi Bagi 2. bahagi 2. Okey, jadi jawapan kita akan dapat 0.5. 0.5 ataupun 1/2 sahaja pun boleh. Okey. Okey, thank you Nazatul. Boleh pun sebenarnya.
Okey, so cikgu cantikkan sikit tulisan dia. Okey, elokkan. Dia jadi macam ni. Okay. Terima kasih sebab berani nak cuba. Okey. Okey, sempat salin pelajar? Sempat. Sempat, cikgu. Alright, okey. Okay, kita pergi ke soalan K dan L. K dan L ini cikgu tinggalkan sebagai latihan. Latihannya ada 4 je lah. Latihan ya. Nah ini K dengan S, satu lagi di sini. Ni, E dengan F. Okey, 4 sahaja. Lepas ni pun kamu boleh buat. Jangan tangguh-tangguh. Kamu nak happy-happy ke, nak pergi jalan-jalan ke, siapkan 4 soalan ni. Okay, lepas tu kamu return kat cikgu. Okey, dah lama dah cikgu tak dapat WhatsApp pelajar. Selalu WhatsApp tanya lain je kan. Ni WhatsApp kamu bagi kamu punya jawapan. Okey, dan soalan last. Soalan last pada modul 10. Kita tengok kat sini. Mazli menggunakan sekeping papan untuk memudahkan membawa kereta sorong yang berisi simen memasuki sebuah rumah. Ingat ya, simen ni sebenarnya nampak je debu tapi sebenarnya dia berat. Jadi kita nak tolak menggunakan, Mazli ni nak tolak menggunakan kereta sorong. Jadi bila nak naik suatu kawasan yang tinggi, dia perlu guna papan lah untuk memudahkan dia bergerak naik atas. Jadi berapakah kecerunan papan yang dilalui oleh Mazli? Okay, kalau kamu tengok kat sini, dia dah terbentuk apa ni? Ada tak dia punya titik koordinat? Ada tak pintasan? Ataupun ada tak jarak mengufuk mencancang? Yang mana satu situasi yang berpadanan dengan formula yang perlu kamu gunakan? Mana satu yang kamu perlu gunakan? Formula mana? Formula koordinat ke? Formula pintasan ataupun formula JCJU? Formula mana? JCJU. Okey, formula JC per JU. Jadi nampak saja soalan ni panjang. Tapi kamu terus boleh masukkan, jadi macam ni. Kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengusuk. Tentu sahaja kau masukkan. Okey. So kecerunan ni yang ini yang kita nak cari. So dia akan jadi sama dengan jarak mencancang 50 cm bahagi apa? 1.5 meter. Persoalannya, boleh tak dibahagi? Tak. Kenapa tak? Unitnya berbeza. Unitnya berbeza, betul. Nampak nasib baik kamu perasan. Unitnya berbeza. Jadi sekarang siapa yang kamu nak kamu rasa perlu tukar? 50 cm kepada meter ke ataupun kamu nak tukar meter kepada cm? Awak pilih. Sebab apa awak jangan risau, jawapan tetap sama. Contohlah pelajar konolah Alia Natasha nak tukar jadi cm. Lepas tu Nacia pula nak tukar jadi meter pula. Jangan risau, jawapan tetap akan sama. Sebab kecerunan dia bukan melibatkan unit. Unit-unit tu terus terpadam. Ya, awak nak tukar mana? Tukar 50 ke nak tukar 1.5? Tukar 50. 1.5. 1.5. Okey, jangan risau. Cikgu akan buat 2 jawapan. Okey, ni jawapan yang pertama. Cikgu mulakan kat sini. Okey, kalau tukar 50 cm. 50 cm kita nak tukar jadi meter, dia akan jadi 0.5 meter ya. Itu kamu dah tahu. Kamu dah tahu proses penukaran dia waktu kita belajar laju dan pencuitan hari tu. So itu ilmu yang kamu dapat. Okey. Seorang lagi kamu nak jawab kalau 50 cm cikgu bahagi 150 cm. Jangan risau, jawapan dua-dua tetap sama. Okey, jawapan dua-dua tetap sama. Cikgu nak tunjukkanlah ni, jawapan sama. Okey. So kamu jangan cakap, kau kenapa ambil cm, kau kenapa ambil meter, kan jawapan berbeza. Tak, jawapan tetap sama. Sama tekan kalkulator, 0.5 bahagi 1.5. Kamu akan dapat
1/3. Betul tak? Betul. Okey. Kat sini kamu cuba 50 bahagi 150. 50 bahagi 150 dapat berapa? 0.33. Ataupun 1/3 kan? Tekan ABC. Tetap sama. Okey. Kenapa cikgu kata sama? Sebab bila dalam keadaan bahagi, unit ni sebenarnya automatik dipotong. Macam kita jawab pecutan hari tu, unit tu boleh dipotong sebab atas bawah sama. So yang terhasil adalah suatu nombor yang pasti akan sama. Tak kisahlah pelajar ni buat cm ke, pelajar ni buat sentimeter, meter ataupun sentimeter. Tak kisah. Jadi kamu tahu untuk menukar. Kalau kamu tak tukar, jawapan memang akan berbeza daripada jawapan lain. Okey, salin dulu. Tapi kat sini kamu pilihlah mana satu, jangan kamu tulis dua-dua. Kalau tulis dua-dua, kamu tulis kat situ nota. Nota kamu buatlah. Nota. Boleh buat cara ini. Kamu buat ya. Kamu buat nota sendiri. Situ. Okey. Ada nak tanya? Kita dah habis dah ni. Okey, ini latihan 6 KL dan 5 EF. 6 KL dan 5 EF. Okey, ada nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada nak